Mat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ibu Muhammad Datuk Seri Pengurusi. Saya terus merujuk kepada butiran 030100 tenaga kerja berkaitan pengurusan perburuhan negara. Saya ingin membangkitkan soalan kepada Menteri berkaitan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing, khususnya suatu penyataan yang telah dikeluarkan oleh PAC Parlimen pada 24 hari bulan November yang lalu, ketika mana PAC bersama dengan laporan Ketua Audit Negara mendapati ada beberapa perkara yang perlu penelitian daripada Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang telah dicatatkan bahawa PAC Parlimen mendapati integrasi yang tidak menyeluruh antara sistem EPEX di bawah Kementerian Sumber Manusia dan MyAIMS di bawah KDN yang telah menyebabkan data dan dokumen permohonan kota pekerja asing tidak dapat dikongsi sepenuhnya. Dan PAC Parlimen mendapati kelulusan melalui permohonan khas adalah lebih tinggi berbanding dengan kelulusan melalui permohonan biasa, dan ia merupakan amalan yang tidak sihat. Dan amalan ini juga tidak menepati tujuan asal proses permohonan kota pekerja asing, iaitu bagi menyediakan saringan kelayakan yang ketat. Dan PAC Parlimen mendapati wujud peranan pengantara yang jelas membelakangi sistem sedia ada, sama ada EPEX ataupun MyAIMS. Dan cadangan yang diberikan oleh PAC perlu diberi penekanan oleh kementerian, iaitu perlu ada sistem bersepadu dalam pengurusan dan kawalan pekerja asing supaya adanya kelangsungan data dari satu medan ke medan operasi yang lain untuk merentasi kementerian dan jabatan. Tuan Pengerusi, seterusnya saya merujuk juga butiran yang sama, iaitu cadangan beberapa pihak untuk pendaftaran bagi pelarian bekerja di Malaysia, di ketika mana dilaporkan lebih 170,000 pelarian-pelarian yang didaftarkan di bawah UNHCR yang mereka ketika ini bekerja secara tidak sah. Dan adakah pihak kementerian melihat ada keperluan untuk mengambil mereka sebagai pekerja asing yang didaftarkan di ketika mana mereka ketika ini sudah pun bekerja, namun dalam keadaan yang tidak sah, dan kita tidak ada data berkaitan maklumat pekerjaan mereka, di mana mereka bekerja, dan kita kehilangan sumber daripada kutipan cukai daripada pekerja-pekerja asing melalui pelarian yang kita lihat ia tidak dapat diselaraskan dengan baik. Tuan Pengerusi, saya juga ingin membangkitkan berkaitan dengan butiran 020100 pembangunan tenaga manusia, iaitu saya ingin bertanya bagaimana kerajaan memastikan bahawa program latihan pra-pekerjaan yang disediakan benar-benar berkesan dan mampu meningkatkan kerjaan di kalangan mereka yang menganggur selepas pasca COVID ini. Dan bagaimana kementerian melihat untuk meningkatkan taraf kemahiran pekerja yang sedia ada, khususnya di sektor perindustrian yang dilakukan secara bersasar. Seterusnya, terakhir, butiran 020200 pembangunan kemahiran dan pengiktirafan. Saya ingin bertanya pihak kementerian bagaimana melihat graduan institusi pengajian tinggi yang bekerja dengan kelayakan yang tidak setimpal dengan imbuhan yang mereka perolehi, dan adakah pihak kementerian melihat masalah ini dengan plan jangka panjang dan jangka pendek yang perlu diberi satu keputusan yang tuntas. Begitu juga dalam program pengarus perdanaan program TVET. Jadi apakah kementerian melihat untuk sasaran pada 2020 ini? Begitu juga dalam berdasarkan anggaran perbelanjaan, dilihat peratusan lepasan sekolah yang memasuki TVET berkurangan daripada 32%, iaitu anggaran pada 2020 kepada hanya 15% yang dianggar pada 2021. Jadi adakah pihak kementerian melihat ini adalah isu bahawa lepasan sekolah TVET ini sudah lagi tidak diminati oleh para pelajar kita dan belia-belia kita di seluruh negara. Tuan Pengerusi, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat